Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita sama-sama memulakan majlis dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صلاة وسلاما دائمين متلازمين على حبيبنا وشفيعنا رسول الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Yang dimuliakan jabat bangsa masjid, Tuan Imam dan Bilal, seterusnya sidang hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi Allah Taala panjangkan usia kita untuk kita sama-sama menyambut hari sambutan Nuzul Quran. Jadi mudah-mudahan Allah Taala panjangkan usia kita untuk terus kita nikmati perkara-perkara besar seumpama ini. Sidang hadirin yang dirahmati Allah sekalian, hari ini mungkin saya nak bersembang sikit tentang Nuzul Quran. Alhamdulillah, kita secara bertuah kerana di Malaysia ini sambutan Nuzul Quran kita dapat cuti. Saya dulu belajar kat Mesir 5 tahun. 5 tahun saya di Mesir, 5 tahun tak ada cuti Nuzul Quran. Kat Mesir tak ada cuti Nuzul Quran ni. Di Malaysia dia ada cuti Nuzul Quran. Nah, sebenarnya betapa hebatnya Malaysia ni nak menyambut Nuzul Quran. Bukan hanya orang Islam yang cuti, yang bukan Islam pakat cuti semua cuti lah. Saya dah pergi workshop Cina, hari ni cuti bos. Sorry yang kalau buka hari ni hari cuti lah. Cuti apa? Cuti Nuzul Quran. Ayuh, saya pun tak pasal. Besok dah buka, besok cuti Nuzul Quran. Kita tahu ke? Nampak? Orang Cina yang bukan Islam pun meraihkan Nuzul Quran. Jadi inilah unit di Malaysia. Jadi sepatutnya dalam tempoh yang hebat ini, kesempatan yang hebat ini, kita kena ambil kesempatan untuk berdakwah kepada sahabat-sahabat atau rakan-rakan kita yang bukan beragama Islam, untuk mereka lebih kenal apa itu Al-Quran. Jadi saya tanya kawan-kawan saya yang bukan beragama Islam, you tahu tak apa itu Nuzul Quran? Saya tahu lah itu Nuzul apa? Nuzul saya tak tahu. Itu Quran saya tahu lah. Itu Quran yang punya kitab suci kan. Jadi kita kena ambil kesempatan yang ada ni untuk kita dakwah pada masyarakat non-Muslim supaya mereka dekat dengan Al-Quran. Kerana tak sepatutnya lah mereka ni bercuti kerana Nuzul Quran, tapi mereka tidak kenal Al-Quran itu apa. Persoalannya adalah kadang-kadang kita sendiri pun tak kenal Al-Quran. Kalau saya tanya seorang-seorang yang ada pada hari ini, tahu tak Quran tu apa? Boleh sebut tak Quran tu apa? Sebut Quran tu apa? Quran tu Quran lah yang kita baca kat tadi tu, yang kita baca dalam semayang tu lah Quran lah. Kita boleh jawab macam itu je. Jadi contoh apa yang dimati Allah sekalian, mari kita sama-sama betulkan kefahaman kita terhadap Al-Quran, tentang Al-Quran itu sendiri. Okey, apa maksud Al-Quran? Al-Quran itu ialah kalamullah, kata-kata Allah. Okey, kata-kata Allah, kalamullah yang diturunkan ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada juga kalamullah yang diturunkan kepada nabi lain. Apabila kalamullah diturunkan ke atas nabi-nabi yang lain, ia bukan lagi namanya Al-Quran. Hanya untuk Nabi Muhammad sahaja dipanggil Al-Quran. Ada kalamullah lain yang bukan untuk Nabi Muhammad. Contohnya kalam dalam kitab Taurat untuk Nabi Daud, kitab Zabur untuk Nabi Musa, Injil untuk Nabi Isa, Zabur.
Taurat untuk nabi-nabi yang lain. Jadi untuk nabi kita Al-Quran. Bila turun pada Nabi Muhammad, itu sahajalah yang dipanggil Al-Quran. Yang pertama, kalam Allah yang diturunkan ke atas Nabi Muhammad SAW, sama ada melalui wahyu atau bukan melalui wahyu. Minta maaf, sama ada melalui perantaraan Jibril atau bukan melalui perantaraan Jibril. Ada juga wahyu yang turun direct daripada Allah, turun kepada Nabi SAW direct, tanpa melalui Jibril, dan kebanyakannya melalui malaikat Jibril. Okey, lepas tu yang keempat, membacanya satu ibadat. Kalau kita baca buku cerita, tak dapat pahala ibadah. Kalau kita baca surah khabar, tak dapat pahala ibadah. Tapi kalau kita baca Al-Quran, dapat pahala ibadah. Jauh lebih baik daripada kita baca WhatsApp, kita baca Facebook dan sebagainya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, yang kelima, ia merupakan mukjizat yang paling agung. Ini pengertian Al-Quran. Yang pertama, kalam Allah yang diturunkan ke atas Nabi Muhammad SAW, sama ada melalui perantaraan Jibril ataupun tidak, membacanya satu ibadah. Dan yang kelima, ia merupakan mukjizat yang paling agung. Jemaah yang dirahmati Allah sekalian, kenapa saya sebut mukjizat yang paling agung? Sebab dalam banyak-banyak wahyu, dalam banyak kitab-kitab, hanya Al-Quran saja yang terpelihara, tidak akan terseleweng sampai kiamat. Kitab Injil dah tak ada dah, yang ada semua telah diselewengkan. Kitab Zabur pun dah tak ada dah, yang ada semua telah diselewengkan. Kitab Taurat pun dah tak ada dah, yang ada semua telah diselewengkan. Tetapi Al-Quran ini adalah dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala berkata, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Satu-satunya buku ataupun kitab yang dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan terseleweng. Allah sendiri jaga. Sebab tu hari ini bila kita baca Al-Fatihah, kita yakin Al-Fatihah kita yang kita baca hari ini sama seperti Al-Fatihah yang dibaca oleh Nabi Muhammad SAW. Surah Al-Baqarah, Surah Ali Imran, Surah Al-Ma'idah, Surah Al-A'raf yang kita baca hari-hari itu, kita yakin sama bagaimana dibaca oleh Nabi SAW, yang sama juga yang dibaca oleh para sahabat, para tabi'in, tabi'in, salafus saleh dan para ulama sehingga pada hari ini. Kita yakin dan beriman bahawa Al-Quran itu langsung tidak akan terubah, langsung tidak akan diselewengkan oleh mana-mana siapa pun. Sebab tu kalau kita Al-Quran ada orang cuba untuk cipta ayat-ayat atau surah palsu seperti surah Al-Muslimun dan sebagainya, baru buat hari ini, besok dah kata ya, cakap oh ini ada penyelewengan. Sebab apa? Allah Ta'ala jamin, aku yang jaga Al-Quran ini, Allah sendiri jaga. Sebab tu Al-Quran yang kita pegang hari ini merupakan satu mukjizat yang sangat hebat. Mana ada buku-buku yang dah berusia ribuan tahun, tapi yang tersemat indah, tidak ada satu pun penyelewengan, tidak ada satu huruf pun yang tergugur. Kita baca ayat Al-Quran hari ini sama sebagaimana yang dibaca oleh Nabi SAW. Ini keyakinan kita, ini jaminan Allah SWT. Tuan-tuan dan puan mata Allah sekalian, bila sebut pasal Al-Quran, ia bukan mukjizat yang paling agung. Bila sebut mukjizat, kita biasa dengar mukjizat Nabi Musa AS. Apa dia mukjizat Nabi Musa? Berjaya membelah laut merah itu, berjaya dibelah. Kemudian Nabi Musa dapat melaluinya dengan selamat. Kemudian bila Fir'aun lalu, laut semua katuk semula, rapat semula, dan akhirnya Fir'aun dan tentera-tenteranya telah mati di telan laut. Ini mukjizat yang berlaku pada Nabi Musa AS. Kita anggap perkara ini adalah hebat. Memang hebat pun. Kalau kita dapat belah sungai pun hebat, apatah lagi belah laut. Jadi ini satu perkara yang sangat hebat. Kita dengar mukjizat yang berlaku ke atas Nabi Daud. Nabi Daud boleh mengarahkan angin bergerak daripada timur bergerak ke barat, barat pergi ke selatan, selatan pergi ke utara. Angin bergerak. Nabi Daud boleh arahkan angin untuk bergerak. Nabi Daud boleh menyanyi dengan sedap sehingga kan burung-burung pun datang dengar. Tuan-tuan pernah tengok tak cerita Cinderella? Cerita Cinderella. Bila Cinderella menyanyi, kan burung yang datang. Kita kan cakap burung berkicauan, sedap suara burung. Tapi sesedap-sedap suara burung, sedap lagi suara Cinderella.
Sebab Cinderella nyanyi, burung yang datang dia. Tapi sebenarnya tuan-tuan, Cinderella ni cerita dongeng. Cerita sebenar, cerita Cinderella ini diambil daripada kisah Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam sebenarnya mempunyai suara yang sangat lunak. Lebih jauh lebih sedap daripada suara Piramli, jauh lebih sedap daripada suara SM Salim. Dan juga jauh lebih sedap daripada suara Siti Nurhaliza. Jadi nak ceritakan betapa sedapnya suara Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud boleh menyanyi sampai burung pun datang kat dia. Jadi tuan-tuan puan-puan yang berkata Allah sekalian, ini adalah mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Daud alaihissalam. Kita angkat kehidupan. Tapi tuan-tuan puan-puan yang berkata Allah sekalian, ada Nabi-Nabi lain pun yang ada mukjizat mereka sendiri. Contohnya Nabi Yusuf yang mempunyai ketampanan yang sangat hebat, sehingga kan wanita boleh terpotong jari-jari mereka melihat muka Nabi Yusuf. Cantik, handsome Nabi Yusuf. Dia tengah pegang pisau, potong jari tak sedar. Betapa handsome Nabi Yusuf. Sampai mereka terpotong jari mereka sendiri ketika melihat ketampanan wajah Nabi Yusuf alaihissalam. Ini mukjizat Nabi Yusuf. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak terbakar ketika dibakar oleh Raja Namrud. Raja Namrud nak bakar Nabi Ibrahim, tapi api jadi sejuk. Ini mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam dapat mukjizat boleh menghidupkan semua orang yang mati. Orang mati disapu muka, hidup balik. Orang buta disapu mata, hidup balik. Ini mukjizat Nabi Isa alaihissalam. Mukjizat Nabi Sulaiman lagi dahsyat, boleh cakap dengan haiwan. Dengan semut dia boleh cakap, dengan ikan paus dia boleh cakap, dengan harimau, dengan burung dia boleh cakap. Bila kita dengar mukjizat-mukjizat yang ada pada Nabi-Nabi ini, ketahuilah bahawa mukjizat yang paling agung ialah Al-Quran. Mukjizat ini yang paling hebat. Kita kagum dengan mukjizat pada Nabi Musa, pada Nabi Isa, pada Nabi Ibrahim, Nabi Yusuf. Tapi sebenarnya mukjizat yang paling agung ialah Al-Quran. Cuma yang ada di depan kita boleh baca Biblia sekarang ada maksudnya, jadi kata kita ada. Tapi adakah kita rasa takjub ataupun kita rasa kagum dengan Al-Quran? Malangnya ramai di kalangan Islam yang tidak kagum dengan Al-Quran. Sedangkan orang-orang kafir, orang-orang barat, mereka mengkaji tentang Al-Quran sehingga mereka tertarik untuk memeluk agama Islam kerana mereka tahu betapa hebatnya Al-Quran ini. Tuan-tuan apa macam Allah sekalian, nak ceritakan hebatnya Al-Quran ini. Pernah seorang lelaki daripada United Kingdom dia menceritakan bagaimana dia tertarik untuk memeluk agama Islam kerana dia tengok Al-Quran ni, dia buka Al-Quran, dia tengok tidak ada penulis. Kalau dia tengok dalam kitab Injil, Bible, ada penulis Yohana lah, apalah. Jadi sebenarnya kalau kita tengok kitab Injil, ada 13 penulis. Kitab Bible ada 13, sebenarnya ada 13 mazhab. Dan sebenarnya lebih, semua yang ada sebenarnya 13. Tapi Al-Quran jelas tidak ada penulis, sebab memang Al-Quran itu adalah kalamullah, bukan Nabi Muhammad yang menulisnya. Yang kedua, lelaki tadi itu dia dapat tahu bahawa Nabi Muhammad SAW seorang yang buta huruf. Apakah hikmah Nabi Muhammad itu buta huruf? Hikmahnya untuk membuktikan bahawa Al-Quran itu bukan ditulis oleh Nabi kita SAW. Bila turunnya Al-Quran, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, Nabi sampaikan kepada sahabat-sahabat yang lain. Mereka tahu Nabi Muhammad tidak mampu untuk menulis, mahu membaca. Membaca pun tak boleh, menulis apatah lagi. Jadi maknanya Al-Quran itu bukanlah karangan Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, dia pelik sebab Al-Quran menceritakan tentang laut, menceritakan tentang langit, menceritakan tentang bulan dan bintang. Sedangkan Nabi Muhammad SAW diriwayatkan dalam hidup Nabi tidak pernah masuk ke dalam laut, Nabi tidak pernah berada di atas laut. Kalau tuan-tuan cek sejarah Nabi kita Nabi Muhammad SAW, Nabi kita tidak pernah naik tak pernah masuk laut lah. Macam kita mandi laut ke, naik kapal libur ke, Nabi tak pernah naik laut. Mandi pun tak pernah, selam pun tak pernah, terjun pun tak pernah, apa pun tak pernah. Paling-paling pun ada riwayat yang Nabi pernah melihat laut ketika Nabi berada dalam perjalanan daripada Mekah menuju Madinah, dan Nabi ikut jalan laut, jalan tepi laut. Tapi Nabi tidak masuk ke dalam laut. Jadi Nabi tidak pernah berada di laut, tapi dalam Al-Quran boleh menceritakan tentang laut dan sebagainya.
boleh menceritakan tentang bulan, boleh menceritakan tentang matahari, boleh menceritakan tentang planet-planet yang lain. Ini satu yang amat menakjubkan. Kerana Nabi kita dah lah buta huruf, tak pernah pergi ke laut, tiba-tiba bercerita tentang matahari, bercerita tentang laut, bercerita tentang perkara-perkara yang melibatkan planet, universal dan sebagainya. Tuan-tuan puan-puan mata Allah sekalian, Al-Quran ini namanya ada banyak. Selain daripada dipanggil Al-Quran, ia juga dipanggil sebagai Al-Furqan. Tuan-tuan kena ingat tuan-tuan, nama lain Al-Quran ialah Al-Furqan. Al-Furqan ini artinya daripada perkataan Faraqa. Faraqa itu artinya memisahkan. Jadi Al-Furqan ini membezakan antara yang jahil dan ilmu, membezakan antara iman dan kufur, membezakan antara syurga dan neraka. Al-Furqan lah yang membezakan. Itu nama lain Al-Quran. Nama lain Al-Quran ialah Al-Zikru. Zikru yang disebut-sebut, zikir kan yang disebut-sebut. Jadi Al-Quran ini sentiasa disebut-sebut. Nama lain Al-Quran juga ialah Al-Kitab. Al-Kitab ini artinya yang ditulis. Kataba artinya tulis. Al-Kitab adalah sesuatu yang tulis. Kemudian dinamakan juga Al-Quran berasal dari perkataan Qara'a. Qara'a artinya baca. Jadi Al-Quran adalah sesuatu yang sering dibaca-baca. Kenapa Al-Quran ada banyak nama? Sebab benda yang hebat pastinya ada banyak nama. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala juga mempunyai 99 nama. Kerana Allah itu maha hebat, maka Allah layak untuk memiliki banyak nama. Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, hari ini saya nak sebutkan bagaimana kebejatan yang berlaku di kalangan umat Islam hari ini. Umat Islam hari ini mereka ada Al-Quran, tapi mereka tidak mengikut panduan yang ada dalam Al-Quran. Saya nak bagi perumpamaan contoh. Ada dua lelaki diminta untuk mengambil sebuah buku dalam almari dalam sebuah bilik di tingkat 8 di dalam sebuah bangunan. Saya ulang balik. Ada dua lelaki diminta untuk mengambil sebuah buku dalam almari dalam bilik di tingkat 8 dalam sebuah bangunan. Kedua-duanya di luar bangunan. Alhamdulillah. Jadi arahannya begitu. Dua-dua kena ambil satu buku yang ada di dalam sebuah bilik, dalam sebuah almari di tingkat 8 dalam sebuah bangunan. Jadi tuan-tuan apa macam Allah sekalian, dua lelaki itu seorang buta dan seorang celik. Apa terjadi selepas itu? Yang buta senang tak nak ambil? Susah kan? Yang buta susah nak ambil sebab dia buta. Dia terpaksa meraba-raban cari bangunan. Kemudian bila masuk bangunan dia terpaksa meraba-raban cari lift. Bila dah jumpa lift dia terpaksa meraba-raban nak tekan tingkat 8. Yang mana tu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1 nak tekan yang mana? Bila dah berada tingkat 8 dia teraba-raban, meraba-raban nak cari bilik. Bila dah jumpa bilik meraba-raban nak cari almari. Bila dah jumpa almari meraba-raban nak cari buku. Adapun seorang lagi dia langsung tak buta. Memang dia normal, lelaki biasa normal. Jadi dia masuk dengan senang. Dia masuk dalam bangunan, dia cari lift. Cari masuk lift, tekan 8, dia tekan 8. Sampai tekan 8, dia keluar ke bilik. Nampak bilik, dia buka pintu, nampak almari. Dia pergi ke almari, nampak buku dah ambil. Dah senang. Tugasannya sangat mudah. Sebab apa? Sebab dia ada mata. Seorang lagi buta, tak ada mata, memang susah. Geraba-raban. Geraba-raba nak dapatkan buku tersebut. Okey, tugasan kedua, selepas dua-dua dah dapat buku, mereka diminta untuk bawa buku tersebut keluar daripada bangunan tersebut. Tapi setelah dua-dua dapat buku, setelah si cilik senang dapat buku, setelah si buta bersusah payah nak dapatkan buku tersebut, tiba-tiba blackout. Ketika itu, siapa yang lebih teruk? Orang buta ke orang cilik? Orang buta ke orang cilik? Ketika itu yang lebih teruk keadaannya adalah orang cilik. Sebab apa? Dia tak nampak apa-apa. Orang buta, kenapa? Blackout. Okay, so kenapa? So tak ada cahaya lah. So tak ada cahaya kenapa? Si buta tu dia boleh keluar bangunan dengan selamat dan mudah.
Sedangkan si celik tu berapa-rapan, menggelabah dan cari jalan keluar. Sebab dia tak biasa dengan keadaan tidak ada cahaya. Dia tak biasa dalam keadaan dia tidak boleh melihat. Dia mesti nak melihat gunakan mata, baru dia boleh buat kerja, baru dia boleh bergerak. Jadi nak ceritakan, kalaulah orang yang celik tiba-tiba jadi buta, keadaannya lebih teruk daripada orang buta. Orang buta ni dah biasa buta. Dia ada tongkat, dia boleh mengapa-ngapakan. Orang buta keluar dari masjid dia tahu kaki dia kat mana. Orang buta dia nak seberang jalan, dia tahu macam nak seberang jalan. Kita kalau kita tutup mata kita macam mana nak cek kasut kita, confirm tak jumpa. Silap-silap jatuh tu meninggal kat tangga. Kita yang tak buta ni tiba-tiba ditutup mata macam nak lintas jalan, confirm tak boleh lintas jalan. Setahun dulu tu tak baik nak lintas jalan. Tapi kalau orang buta seminit je boleh lintas. Dia tahu macam mana cara nak balik rumah. Sebab apa? Sebab dia buta, dia ada dari mana lebih sempurna, orang buta ke orang celik? Betul. Mana lebih sempurna, orang buta ke orang celik? Jawapannya orang celik lah. Tetapi seandainya orang celik dia buang mata dia, maka keadaannya lebih teruk daripada orang buta. Jadi itulah perumpamaan. Orang Islam ini dia senang hidupnya menjadi bahagia kerana dia ada Al-Quran yang mengajarkan dia bagaimana untuk hidup bahagia. Boleh makan yang halal, jangan makan yang haram, solat 5 waktu, jaga solat, jaga puasa. Maka orang yang mengamalkan Islam dengan sempurna, orang yang berpegang pada Al-Quran, maka dia akan hidup dengan bahagia. Sedangkan orang kafir, mereka tidak ada panduan. Sebab tu mereka terabang-abang. Mereka tak tahu apa tujuan hidup, kenapa kena hidup. Mereka tak tahu selepas mati mereka yang mana. Mereka tak tahu. Sebab mereka tidak ada Al-Quran. Mereka ni ibaratnya macam orang buta. Yang tak buta ialah orang Islam sebab ada Al-Quran. Tapi bila Al-Quran dilempar, apabila Al-Quran dibuang, maka dia akan jadi lebih hina kepada orang kafir sendiri. Itu maksud saya. Jadi tuan-tuan apa macam Allah sekalian, hari ini apa yang berlaku orang Islam, dia tidak menggunakan Al-Quran. Bukan setakat tak guna, malah benci pada Al-Quran. Tak baca satu hal, tak ikut 2 hal. Lawan Al-Quran pula. Ini sesuatu yang amat menyedihkan. Maka bila orang Islam menolak Al-Quran, apa jadi? Keadaannya lebih hina pada orang kafir. Kita tengok hari ini. Di Malaysia je, tuan-tuan jauh lah setiap Malaysia. Keadaan jenayah, Islam dalam siapa? Orang Melayu ke orang Islam? Orang Islam. Sebab apa? Siapa dia yang isap dadah tapi rajin baca Quran tak ada? Ada tak? Apa punca mereka isap dadah? Sebab mereka tidak rapat dengan Al-Quran. Mereka tidak jadikan Al-Quran di hati mereka. Sebab tu mereka melakukan maksiat. Kita tengok orang yang makan rasuah. Kita tengok orang yang melakukan maksiat, melakukan jenayah dan sebagainya. Mereka itu bukanlah orang yang jenis rapat dengan Al-Quran. Kerana mereka telah melemparkan Al-Quran sejauh-jauhnya, maka Allah Ta'ala hina mereka jauh lebih hina berbanding orang Islam itu sendiri, berbanding orang kafir itu sendiri. Jadi tuan-tuan, marilah kita sama-sama berdoa. Sempena hari nuzul Quran ini, kita doa, ya Allah Tuhan kami, Allahumma ja'al Qur'ana rabi'a qulubina waj'alhu hujjatan lana wala taj'alhu hujjatan alaina ya rabbal alamin. Wahai Tuhan kami, jadikan Al-Quran itu dekat di hati kami, dan janganlah jadikan Al-Quran itu hujah ke atas kami. Jadikanlah Al-Quran itu hujah kepada kami, berhujah ke atas kami ya Allah di hari akhirat. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan, di hari akhirat Al-Quran akan menjadi pembela kita ataupun dia akan menjadi pendakwa kita. Di akhir nanti Al-Quran dia akan jadi pembela ataupun pendakwa kita. Dia akan jadi lawyer kita ataupun lawyer yang menentang kita. Di akhirat nanti kalau dia jadi pembela kita, Al-Quran akan cakap pada Allah, ya Allah, lelaki ini, manusia ini di dunia dulu dia mengamalkan ajaranku, dia berpegang padaku, dia sangat baik dengan aku, maka masukkanlah dia ke dalam surga. Quran cakap. Tapi kalau kita tidak baik dengan Quran, ya Allah, lelaki ini semasa di dunia dia melemparkan aku, dia tak pegang pada ajaranku, dia tak baca aku pun, dia tak hayati pun aku, dia tak pandang aku, seolah-olah aku macam tak ada, maka rumbankan dia ke dalam api neraka. Ini di hari akhir ini. Sebab tu kita doa, Allah maj'al Quran rabi'a qulubina, ya Allah, kami jadikan Quran rapat, jadikan dia bunga di hati kami. Wala taj'al hujjatan lana wala taj'al hujjatan alaina ya rabbal alamin. Jadi kita nak di hari akhirat nanti Al-Quran menjadi lawyer kita, menjadi pembela kepada kita untuk memasukkan kita ke dalam syurga insya-Allah.
Itu yang kita harapkan. Mudah-mudahan banyaklah syafaat yang kita dapat hari ini hasil daripada kita menghayati penurunan Al-Quran. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, ayat pertama yang turun Al-Quran ayat apa? Kalimah apa? Apa? Tahu kan? Wahyu pertama turun apa dia? Apa dia? Iqra kan? Apa maksud Iqra? Iqra itu maksudnya baca. Tapi orang yang beriman, dia bukan maksud dia tak faham baca. Dia bukan kata baca. Iqra itu artinya bacalah, perhatikanlah, kajilah, selidiklah, fahamilah. Itu maksud Iqra yang sebenar. Jadi kita ni hidup di dunia ni, kita kena kaji Islam, kita kena fahami Islam, kita kena selidik Islam, kita kena kenal Islam tu apa. Barulah kita benar-benar menjadi orang yang berjaya. Jadi tuan-tuan, saya rasa cukuplah sekarang itu. Mudah-mudahan banyak manfaat yang kita dapat daripada perkongsian tadi. Yang cakap tak untung, saya yang cakap ni tak untung, yang dengar pun tak untung, tuan-tuan yang dengar pun tak untung hari ini. Siapa yang untung? Yang untung ialah orang yang mengamalkan apa yang telah disampaikan, lalu menyebarkannya, insyaAllah. Ini dah rekod ni, sebarkan insyaAllah. Jadi sekian daripada saya, minta maaf atas segala kesilapan dan kekurangan. Selamat berqiyamul lail sepanjang Lailatul Qadar, insya-Allah. Semoga Allah Taala beri kekuatan kepada kita untuk berqiyamul lail sepanjang Lailatul Qadar dan kita dikurniakan malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.